pada para jemaah sekalian untuk masa-masa yang mendatang, sementara kita dalam proses PKP 2.0 ini, diminta untuk selepas selesai solat duduk sekejap di tempat masing-masing. Hanya dibenarkan beralih kalau nak balik. Artinya kalau sambung dengan kuliah pun di tempat yang sama, sebab kita khawatir masjid kita tengah bandar. Kalau ada pihak berkuasa singgah nanti akan mendatangkan kesulitan lah kepada kita. Sementara ni je, sementara PKP 1.0 dan sementara masih lagi hangat isu PKP di Muazzam Shah. Itu saja. Itu untuk maklumat lah untuk kelas-kelas yang akan datang. Baik, kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma adfa'anna al-waba wal ghala wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadza khassatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Yang dihormati para pegawai dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada kesempatan malam ini kita akan membicarakan satu tajuk moga-moga bermanfaat, iaitu berkenaan tentang kelebihan zikir hauqalah. Zikir hauqalah ini adalah zikir yang kerap kita amalkan tapi kita tidak tahu asal usul dia, iaitulah zikir la haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan sekalian, Nabi SAW pernah berwasiat kepada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, yang mana Nabi pernah pesan pada Abu Zar, kata Abu Zar, ausani khalili bisab'in, kekasihku Rasulullah telah berwasiat pada aku 7 perkara. Pertama, bihubbil masakin wa an adnuwa minhum. Nombor 1, dia pesan pada aku untuk cinta kepada orang miskin dan sentiasa dekat dengan mereka. Yang kedua, wa an anzura ila man huwa asfalu minni wa la anzura ila man huwa fauqi. Nabi wasiat pada aku supaya sentiasa pandang orang yang berada di bawahku dan jangan memandang kepada orang yang berada di atasku. Yang ketiga, wa an asila rahimi wa in jafani. Nabi berwasiat, hendaklah aku menyambung tali silaturahim walaupun orang itu tak suka ataupun benci kepada aku. Yang keempat, wa an ukthira min la haula wa la quwwata illa billah. Aku diwasiatkan supaya memperbanyakkan mengucap la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Yang kelima, wa an atakallama bimurril haqqi. Hendaklah aku berkata benar walaupun benda tu pahit untuk didengar. Yang keenam, wala ta'khuzni fillah laumatul laim. Nabi wasiat pada aku, jangan takut dengan celaan orang sepanjang menjalankan kerja dakwah.
Dan yang terakhir, wa an la as'alan nasa syai'a. Yang ketujuh, Nabi wasiat hidup jangan meminta-minta kepada orang. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabari juga mengambil hadis ini, dimasukkan dalam kitab Mu'jamul Kabir. Dan kata ulama-ulama hadis, antaranya Syekh Syuaib Arnaud, hadis ini hadis sahih. Kita tidak ulas semua. Salah satu yang dinyatakan dalam wasiat Abu Zar yang Nabi berikan kepada beliau adalah wa an uktsira min la haula wala quwwata illa billah. Banyakkan baca hauqalah, iaitu la haula wala quwwata illa billah. Apa makna hauqalah? Hauqalah ini singkatan daripada la haula wala quwwata illa billah, yang mana dalam bahasa Arab singkatan satu-satu ungkapan dijadikan beberapa kalimat, dipanggil an-nahat. An-nahat ini macam contoh Bismillahirrahmanirrahim, kita ringkas panggil basmalah. Ataupun zikir alhamdulillah dipanggil hamdalah. Kalau hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Kata Imam An-Nawawi dalam syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim, ahli-ahli bahasa Arab mengatakan bahawa ungkapan boleh saja disebut dua keadaan. Pertama, hauqalah ataupun haulaqah, boleh sebut haulaqah atau hauqalah. Apa makna la haula wala quwwata illa billah? Ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Pertama, kata ulama, perkataan haula dalam lafaz yang kita bacakan itu maknanya daya. Dan kalimat daya ini dikhususkan kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Maknanya haula itu bermaksud tidak ada daya, ya Allah, aku nak menghindarkan dari maksiat. Itu makna la haula. Kata Ibnu Mas'ud, la haula an ma'asiyatillah illa bi'ismatihi wala quwwata ala ta'atihi illa bima'unatihi. Tidak ada daya untuk menghindarkan diri daripada maksiat selain dengan bantuan daripada Allah, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ibadat melainkan juga dengan pertolongan Allah. Selain daripada Ibnu Mas'ud, Imam Nawawi juga menyebutkan pelbagai lagi tafsiran-tafsiran dalam syarah Sahih Muslim yang kata dia semuanya hampir menjurus kepada makna yang sama. Sebab itu yang pertama ni kita pegang dulu, la haula maknanya tidak ada daya kita menahan diri dari buat kerja tak senonoh melainkan kalau Allah bantu kita. Nak menunjukkan maksiat benda payah nak hindar, bukan senang. Tuan-tuan puan-puan berjaya mengelakkan bisikan setan supaya jangan ke masjid, ini kejayaan. Siapa yang bantu? Allah. Berapa ramai orang nak pergi ibadat, setan bisik, tak payahlah, banyak SOP, baikkan sembahyang kat rumah, boleh rapat-rapat. Tak jadi pergi masjid sebab benda payah. Bisikan ini dia terkepung antara baik dan buruk. Sebab itu kata Imam Ghazali, hidup kita ni ada hidayat, ada irsyad, ada tasdid, ada ta'yid. Empat ni nak kena dapatkan. Hidayat dengan taufik itu petunjuk Allah. Kalau irsyad, Allah pimpin. Kalau ta'yid, sokongan daripada Allah, backup. Baik itu backup ini pun kita nak perlukan. Kalau tasdid, Allah halang kita buat maksiat. Bagai contoh, kalau kita tengok dalam Quran, Allah Ta'ala ketika menceritakan kisah Yusuf alaihissalam, walaqad hammat bihi wa hamma biha, sesungguhnya perempuan itu bermaksud melakukan perbuatan tak senonoh dengan Yusuf, wa hamma biha, dan Yusuf pun terdetik juga nak. Rupanya dua-dua tu nak, bukan Nabi Yusuf seorang. Tetapi kenapa tak jadi? Laula an ra'a burhana rabbih, tapi Yusuf melihat tanda-tanda daripada Tuhannya. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin, kami palingkan Yusuf daripada maksiat. Allah juga dia konakan Nabi Yusuf daripada ndak. Maknanya ayat ini dalam surah Yusuf ayat 24,
Ada orang dia tuduh Nabi Yusuf tak ada rasa nak buat, barangkali dia tak minat perempuan. Dah, Nabi Yusuf orang normal. Perempuan yang goda wanita Mesir, orang Mesir ni mana ada tak lawa? Lawa orang Mesir, seksi, dia goda kita, wah. Dan Nabi Yusuf pun ada kecenderungan, tetapi Allah berikan perlindungan. Itu yang dikatakan la haula, tidak adalah daya upaya melainkan Allah bantu kita. Kemudian selepas la haula kita sebut la quwwata. Quwwata ini kata ulama dikhususkan kepada perbuatan-perbuatan terpuji, upaya melakukan benda terpuji. Maknanya tidak ada kuasa bagi hamba menolak kejahatan dan tidak ada kekuatan meraih kebaikan melainkan dengan kuasa Allah. Sebab itu bila azan, time bila sebut hayya 'alas salah, apa jawapan kita? Bukannya kita sambung balik hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Dak, la haula wala quwwata illa billah. Tak tahu lagi boleh gidak. Sebab baru dengar azan belum tentu ada jaminan datang ke masjid. Belum tentu. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Semuanya kita tak tahu, serah diri betul kepada Tuhan. Ada juga pendapat lain yang mengatakan la haula wala quwwata illa billah itu maknanya sama. Quwwata maknanya power, kuasa. Haula power yang duduk dalam kuasa. Beza ya. Saya bagi contoh begini. Kebetulan di depan ni ada bateri. Ni contoh bateri. Bateri ni memang power. Bateri ni memang power. Tapi kewujudan bateri ni jadi power sebab dia ada power. Power dia kerana dia ada volten. Macam contoh bateri ni voltenya 1.5 volt. Jadi voltnya itu adalah haula, kuahnya adalah bateri. Berapa banyak bateri ada di rumah kita tak boleh pakai? Dia kuasa tapi tak ada power. Beza ya. Dia ada tapi tak berfungsi. Dalamnya tidak ada haula. Dia kalau bateri tenaga dia pakai milliampere hour orang panggil. Kalau bateri AAA tu alkali carbon seng dia ada 540 berapa. Dia tidak berguna, artinya tanpa voltan bateri tak ada nilai. Sama juga macam manusia, dia gagah macam mana pun dia kalau tak tidur dia kalah. Dia ada dia lemah dia. Orang badan katang berketul-ketul, perut berketul-ketul, tapi tak cukup tidur. Walaupun dia gagah, dia jadi tak kuat. Sebab apa? Tak tidur. Harap badan saja sadu, tapi mata merah macam bela hantu raya, ngantuk sangat, tidak ada gunanya. Walaupun dia atlet angkat berat sekalipun, tak cukup tidur, jeng. Sebab itu tanpa kekuatan dari dia, kita nothing. Macam bateri ni tadi tak ada volt, nothing. Walaupun tulislah cap benda sekalipun, oh inilah bateri terbaik ini daripada luar negara, tahan lama, tak ada volt, tak ada nilai. La haula wala quwwata. Itu orang sokong Liverpool, dia sibuk YNWA, you never walk alone. Kita tukar you are nothing without Allah. Awak tak ada apa-apa nilai, tak ada harga, jual tak laku tanpa Allah. Sebab itulah kita ulang ucapan dalam hayalas salah, hayalal falah, kita ucapkan hauqalah la haula wala quwwata illa billah. Kekuatan saya ya Allah tak ada nilai tanpa disokong kekuatanmu. Tuan-tuan, orang main bola depan padang fikir lebih atletik daripada kita. Jasmaninya sihat apa semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti sekejap, senyapkan, sambung balik. Wah. Dia ada kekuatan tapi tak ada haula. Itu yang kita nak dalam kehidupan. Sememangnya yang hanya dapat menolong kita adalah Allah. Baitulah setiap kali kita semayang kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku sembah, hanya padamu aku minta tolong.
Antara yang aku minta tolong, wahai Tuhan, tolong beri aku kekuatan beribadat, kekuatan jauh pada maksiat. Ini surah Al-Fatihah ayat yang kelima. Dua kalimat itulah merupakan rangkuman daripada makna doa yang sering kita baca lepas habis sembahyang. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku supaya aku dapat zikir padamu, tolonglah aku supaya aku reti bersyukur padamu, tolonglah aku supaya aku dapat ibadat dengan baik kepadamu. A'inni, kita minta tolong. Tuan-tuan, hak kita boleh ibadat ni ingat kekuatan kita ke? Tak, kita umpama bateri yang hanya nama saja bateri, voltnya itu kena ada daripada Allah. Hakikatnya seorang hamba, dia tak akan memiliki apa daya dan upaya kecuali Allah tolong. Seorang penuntut ilmu tidak mungkin dapat duduk di majlis ilmu melainkan Allah tolong. Seorang guru tak akan mungkin dapat mengajar ilmu yang bermanfaat melainkan Allah tolong. Seorang pegawai kaki tangan tak mungkin dapat bekerja melainkan Allah tolong. Tapi ramai orang tidak perasan. Saya berjaya kerana saya boleh pergi masjid kerana saya. Begitulah, tidak ada Tuhan dalam kejayaan dia. Kalau kita imbas balik pengalaman masa di Mekah, tuan-tuan mungkin pernah melalui pengalaman. Kita rasakan benar, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku nak jalankan ibadat ini. Berapa orang kalangan kita ada pengalaman masa di Mekah? Orang pergi ke Mekah ni orang berjuta buat haji, orang berjuta. Kita habis saja lepas duduk di Mina 3 hari, balik ke Mekah nak buat tawaf dengan sa'i. Lepas pada tu boleh cukur botak lah, jadi haji lah. Tapi nak boleh ke tawaf haji tak sama tawaf umrah. Orang pergi umrah, dia tak boleh cakap dia tu dah payah. Tawaf haji lagi teruk, orang penuh haji, juta orang. Kita kadang-kadang dengan penat dengan apa, daripada Mina balik ke Mekah jalan jam, badan letih, dengan pakai ihramnya, setengah orang pakai ihram lagi, letih. Kita pun sampai di hotel, di maktab, kata nak buat tawaf ni, tak tahulah boleh buka mata kedok aku ni sekarang, penat betul ni, longgar dah habis lutut ni. Kita pun berdoa lah, Allahumma a'inni ala syukrika wa zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ataupun biasa orang baca doa, Rabbi yassir wa la tu'asir, Rabbi yassir wa la tu'asir. Ya Allah, mudahkanlah, mudah. Berapa ramai orang dia tengok masjid tu ramai, dia di bilik, dia buka televisyen TV1 siaran langsung dari Masjidil Haram, orang penuh. Tapi masa dia pergi, mudah saja urusan. Pergi tu datangkan berkuak je orang. Logik kita masuk Masjidil Haram, tengok, rasanya aku ni tawaf ni berjalan sendiri rasanya. Berdiri tu jalan automatik, tolak di Afrika, logiknya. Tapi Allah Ta'ala nak tolong kita, kita jalan tu datang kata buka je jalan. Pernah sekali saya tengok ada satu jemaah tawaf haji, kebetulan dia tawaf, cleaner tengah membersihkan mataf, dia kepung dengan tali, dia tolak, dia kepung, dia halang. 3 orang jemaah tu relax, duduk belakang tong, gini, tak ada lalu belaga dengan orang. Rezeki dia tak boleh nak cakap. Banyak pengalaman kita lalui semasa di tanah haram, Allah tolong kita jadi mudah. Logiknya memang payah nak dapat kita. Hajar Aswad, tanah kawasan di sebelah Hijr Ismail, tu semua mustahil pada akal. Doa Rabbi yassir wa la tu'asir, la haula wa la quwata illa billah, molek dapat pula. Itu kerjaan Allah. Sama juga bulan Ramadan, kita dah tak lama esok lusa dah Rejab, Syaban, Ramadan. Ramadan pun sama. Kan ada tuan-tuan sini yang kuat isap rokok kuat, Kuantan Kuala Lumpur sebungkus dia boleh habis ke dia. Naik kereta Kuantan Kuala Lumpur sebungkus punyalah kuat isap rokok. Tapi bulan puasa molek ada berhenti sementara lah, maghrib ke macam kereta api, lalu Banyudong dia penuh berasap, tapi boleh je berhenti. Apa sebab?
Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita kuat, tapi yang memberi kekuatan volt powernya Allah. Kita biasa gastrik, ramai orang bulan puasa gastrik. Ada gastrik betul, ada setengah tu berdoa je, gasnya tak banyak mana, terik banyaknya. Tapi elok je ada hari tak bersahur, sampai tengah hari boleh je tak makan sampai maghrib. Bukan kerana dia kuat, Allah beri dia kekuatan. Sebab itu para ulama melihat kepada fadilat la haula wala quwata illa billah ini, mereka susun beberapa kitab, buku, tulisan-tulisan tentang fadilat kita mengamalkan juga la haula wala quwata illa billah. Pertama sekali kata ulama, kalimat la haula wala quwata illa billah adalah salah satu daripada pintu-pintu surga. Kata Abu Musa al-Asy'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, ala adulluka ala bab min abwabil jannah, maukah engkau kutunjukkan salah satu daripada pintu surga? Jawab Abu Musa, bala ya Rasulullah, of course saya nak tahu ya Rasulullah. Maka kata Nabi, la haula wala quwata illa billah. Itulah diucapan la haula wala quwata illa billah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Yang kedua, kata ulama, dalam hadis Nabi pernah pesan kepada Abdullah bin Qais, ya Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah? Faqultu bala ya Rasulullah. Qal qul la haula wala quwata illa billah. Kata Abdullah bin Qais, Nabi pernah jumpa aku dan bertanya, maukah kamu aku beritahu salah satu daripada gudang harta surga ataupun simpanan tabungan surga? Jawab Abdullah bin Qais, oh tentu saya nak tahu ya Rasulullah. Maka kata Nabi, lazimkanlah mengucap kalimat la haula wala quwata illa billah. Apa dia dapat? Gudang dalam surga. Tuan-tuan bayang gudang ni besar tuan-tuan. Gudang harta, satu gudang harta, bukan satu peti, satu gudang. Gudang ni kalau kita ambil garaj kereta, orang kaya-kaya garaj kereta je besar masjid kita ni, punya banyak, satu gudang kereta. Baru ni saya menengok ada satu majalah Autocar, majalah daripada UK. Dia senaraikan kereta-kereta yang dimiliki oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Brunei di istana di Brunei. Dia ada 5,000 buah kereta dalam 5 gudang. Satu gudang, 2 gudang, 5 gudang, 5 garaj raksasa, ada 5,000 kereta. Ada 574 buah Mercedes Benz, ada 452 buah Ferrari, ada 382 buah Bentley, ada 209 BMW, ada 179 Jaguar, ada 176 biji kereta Porsche, ada 604 biji kereta Rolls Royce, ada 21 biji Lamborghini, ada 11 buah Aston Martin. Ini sebahagian je, sebahagian saja. Bayangkan kalau setiap hari Kebawah Duli tuanku gunakan sebiji keretanya, maka dia memerlukan 20 tahun untuk bawa semua kereta dia. Tuan-tuan tengok gambar tu pun, kita tengok, Masya Allah, ini baru gudang kereta. Bayangkan Nabi sebut, siapa baca la haula wala quwata illa billah, aku bagi satu gudang, Allah bagi satu gudang di surga. Terpulanglah gudang dia tuan-tuan nak, gudang beras, gudang minyak masak, gudang ayam, gudang kereta, yang penting gudang. So baik itu kita kena amalkan la haula wala quwata illa billah. Kata Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, ada sejumlah keutamaan melafazkan hauqalah ini, yang mana dia kutip daripada beberapa hadis, antaranya daripada riwayat Ibnu Abi Dunya tentang kelebihan orang membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pertama, dia sebutkan satu riwayat Ibnu Abi Dunya yang katanya sanad ini tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu man qala la haula wala quwata illa billah mi'ata marratin fi kulli yaumin lam yusibhu faqrun abada.
Siapa-siapa yang membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim tiap-tiap hari 100 kali, dia tak akan ditimpa fakir selama-lamanya. Ini boleh rujuk kitab Kasyifatus Sajah karangan Syekh Nawawi Banten, muka surat 5. Juga kata beliau, hauqalah juga adalah lafaz yang bagus dibaca ketika seseorang sedang dirundung kesulitan ataupun susah hati. Macam kita musim-musim PKP ni, ramai orang susah hati. Elok amal la haula wala quwata illa billah. Kata dia, waruya fil khabar aidan idza nuzila bil insan muhim wa tala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim salasumi'atin farajallahu anhu ay aqallaha dhalika zakarahu syekhuna Yusuf bin Hashiyati alal mi'raj. Kata dia, diriwayatkan dalam hadis juga bahawa apabila kebimbangan telah hinggap dalam hati, maka bacalah la haula wala quwata illa billah sebanyak 300 kali. Nescaya Allah akan buka kepadanya jalan keluar, iaitu Allah kurangkan beban kesulitannya. Ini kitab Kasyifatus Sajah juga, muka surat ke-5. Ada satu riwayat, ada juga disebutkan kalimat la haula wala quwata illa billah fa innaha tadfa'u 99 baban min ad-durri adnaha al-hamma wal faqra. Ucapan la haula wala quwata illa billah boleh menjauhkan kita dari 99 mudarat dan penyakit. Mana tuan-tuan tak payah pakai tangkai, pakai la haula wala quwata illa billah. Dan kata Nabi, adnaha, minimum dia boleh menjauhkan kita al-hamma wal faqra. Dua perkara minimum kalimat ni boleh beri pada kita dengan izin Allah. Pertama, hilangkan susah hati. Yang kedua, hilangkan kefakiran. Sebab itu sekarang ni tuan-tuan, penyakit yang paling parah di negara kita ni penyakit kerunsingan, susah hati. Ramai orang susah hati. Siang malam susah hati. Takut, minimumnya takut apa? Takut kena penyakit COVID-19. Minimum tu, minimum. Dan sekarang ni masalah kebimbangan bukan masalah yang kecil lagi dah. Masalah kebimbangan ni telah membimbangkan negara kita. Tahun lepas 10 hari bulan tahun 2020, negara kita sambut Hari Kesihatan Mental Sedunia. Jadi ada satu tinjauan kebangsaan kesihatan dan mobiliti, dia mendapati hampir 1/2 juta rakyat negara kita ini mengalami simptom tekanan ataupun depression, sedang menghadapi tekanan. Dia panggil gangguan kebimbangan, anxiety disorder. Dan kajian Kementerian Kesihatan 1:6 rakyat Malaysia ada masalah ini, mental illness. Dan mental illness yang paling tinggi sekali adalah MDD, Major Depressive Disorder, kemurungan besar, murung. Orang berniaga murung saja. Baru bulan 2 tahun lepas pasang kedai nak berniaga, bulan 3 PKP, sampai 3 bulan habis, tak ada lalu, hilang habis dah kedai, tak jadi. Baru nak cadang-cadang buka bazar Ramadan ni, kita tak lama Ramadan. Orang kuat niaga tengah mikir 2 bulan ni boleh buat tak, boleh buat tak. Berani-berani gagah order jugalah kurma daripada Saudi. Tengok-tengok tak boleh niaga jugalah, makan seorang lah kurma tu, puak mana gaya. Semua bimbang, boleh tak. Masjid pun tak tahu bazar Ramadan boleh buat ke tak. Sekarang kita orang keluar tawaran, tuan-tuan mohon bayar tapak, tak jadi pula. Pulang balik subuh tahun lepas. Kebimbangan. Ada orang berniaga ni, tahan sikit lah, boleh dine in 2 orang makan di kedai. Tapi hari tu sebelum sambung PKP lanjutan 2 minggu, sebab Kementerian Kesihatan kata tak akan ada lanjutan, jadi orang berniaga ni dah beli barang dah, nak masuk, nak buka kedai super biasa, business as usual. Sekali sambung balik PKP, yang makan seorang je lah tokai, berapa banyak dah order, takkan nak pulang balik. Kebimbangan. Dia kalau masalah orang terlampau bimbang ni, kita tak, ialah bimbang bukannya penyakit fizikal, tetapi
secara automatik orang yang terlampau banyak bimbang dia akan kena penyakit fizikal. 48.3% orang yang ada MDD di negara kita minimum mesti ada satu penyakit kronik. Maknanya dia tak ada penyakit kronik kalau dia kebimbangan sangat. 59% pesakit kemurungan ada masalah buah pinggang. 47% orang yang kemurungan ada sakit kanser, dan data ini ada di peringkat Kementerian Kesihatan. Sebab itu bila Nabi menyebut bacalah la haula wala quwwata illa billah, minimum boleh menghilangkan kebimbangan. Bagi kita, alah setakat hilang bimbang buat apa, aku nak kalau baca dapat RM10. Rupanya duit dah tak ada harga dah bila kita ni bimbang siang malam, bimbang sama-sama. Cambaran pandemik COVID-19 dan PKP ni menambahkan lagi kita punya kesihatan mental. Sebab itu bimbang ni penyakit. Ada satu cerita yang dinisbahkan kepada Sayyidina Ali. Nak cerita besar mana bimbang ini? Pernah ditanyakan kepada Sayyidina Ali, ceritanya lah, Tuan, apakah makhluk yang paling gagah sekali dalam dunia ini? Dia pun jawab, makhluk paling gagah gunung makhluk paling gagah. Apa sebab? Tak banyak gunung dalam dunia yang berjaya orang ramai sampai ke puncak. Dalam jemaah masjid kita berapa orang pernah sampai gunung Everest? Seorang habuk tak pernah sampai. Mana dia paling gagah sekali. Kita jangan gang gunung Everest. Dia kalau penggemar jungle trekking ataupun hiking ni, dia nak cari G7, gunung 7 ni wajib. Kalau awak 7 gunung ni tak pernah naik, awak tak payahlah mengaku jadi pemanjat gunung. Awak kaya bersikap ke Teluk Cempedak sudah. 7 gunung ni wajib. Gunung-gunung ni semua ada dalam Malaysia sajalah. Tapi gunung ni dia gunung berketinggian lebih daripada 2000 meter. Kalau 2000 meter ke bawah macam Gunung Lambak, Gunung Ledang, itu tak G. Dia nak tinggi-tinggi, dia panggil 7G, G7. Pertama Gunung Tahan 2190 meter. Yang kedua Gunung Camah dekat Kelantan 2171 meter. Yang kedua Gunung Ulu Sepat ni sepadan Kelantan Perak. Yang keempat Gunung Yok Yak ni sepadan Kelantan Perak juga. Yang kelima Gunung Korbu dekat dengan Perak, tinggi 2183 meter. Yang keenam Gunung Gayung kat Perak. Yang ketujuh Gunung Yung Belah, Kelantan Perak border juga, tinggi 2100 lebih meter. Jadi kalau 7 gunung ni dapat, dia ni barulah lengkap, boleh dipanggil sebagai kaki panjat gunung punya orang. Tapi berapa orang tuan-tuan pernah? Ada hak baru malam ni dengar lah, ada gunung 7 tak pernah dengar. Punyalah benda tu gagah, tak dapat ditawan oleh kita. Dia tanya lagi Sayyidina Ali, ada tak lebih ganas lagi daripada gunung? Ada. Benda apa? Besi. Berapa pula? Besi tuan-tuan, gagah-gagah bukit macam mana pun, langgar dek budoza tumbang. Langgar dek budoza ya, doza kan buat pada besi, sodok habis, tak ada benda tinggal, rata. Padang jarak, padang terkukur, hilang gunung, hilang habis gunung. Mekah tu berapa banyak gunung kita pergi tahun 80-an 90-an, mana ada gunung, rata habis jadi hotel. Langgar dek besi je. Dia tanya lagi, ada tak lebih gagah daripada besi? Ada. Benda apa? Api. Berapa pula? Segagah-gagah besi cair dengan api. Api dia boleh cairkan besi. Api kalau oxy fuel welding ataupun oxy acetylene welding ini, dia punya kepanasan boleh mencairkan api. Sebab kepanasan ataupun flame oksigen acetylene ni mencecah 3500 darjah Celsius. Yang mana besi dia boleh cair pada suhu 1500 darjah. Yang boleh buat kerja mencairkan dia api saja. Segagah-gagah besi kalah, api lagi gagah. Tanya ke Sayyidina Ali, ada lebih gagah pada api? Ada. Benda apa? Air. Air api ganas macam mana, serang habis, tinggal asap je, tak ada gagah mana. Api gagah, air ni gagah tuan-tuan. Macam kita dulu kita dah terangkan, malapetaka ataupun bencana alam paling digeruni di dunia banjir, air. Dulu dibuat kajian kemarau, kebakaran hutan apa dekat Amerika, Corporation at Atmospheric Research UCAR,
dia buat kajian benda apa malapetaka bencana alam yang paling digeruni dan ditakuti dan paling mematikan orang. Dia buat kajian banjir. Di Amerika saja 100 orang mati setahun disebabkan banjir berbanding bencana lain. Air ni nampak lembut, tapi dia boleh apung kereta. Nampak je lembut. Dia boleh angkat sebiji kereta. Kalau kenderaan biasa, kereta sedan, hanya memerlukan 12 inci saja ataupun 30 cm air je untuk mengapungkan dan menghanyutkan kenderaan. Kalau 12 inci ni bawah sikit pada lutut kita je air, hanyut, air kuat. Kalau bawa 4x4 elak ke apa ke, hanya memerlukan 18 hingga 24 inci air saja, lebih kurang dalam 40-60 cm, boleh apungkan kereta terus hanyut. 24 inci air ni lebih kurang sampai celah kelangkang orang lelaki dewasa lah. Air gagah. Orang tanya ahli ni, ada lebih gagah pada air? Ada. Kenapa? Awan yang membawa air tu lagi gagah pada dia. Dia tiap-tiap saat 16 juta tan air diuapkan daripada bumi, dan dalam setahun 513 juta tan air ni dikitarkan oleh awan. Jadi awan lagi gagah. Orang tanya dengan ahli, ada tak lebih gagah lagi pada awan? Ada. Siapa dia? Angin. Angin hok tolak awan. Awan cakap banyak, tolak pergi mereka padai ke muka. Angin lagi kuat kata dia. Baik itu antara mukjizat Nabi Sulaiman alih angin. Tak semua orang ada ilmu ngalih angin ni. Angin payah nak kontrol. Kita kontrol kipas pun kena ada remote. Angin dia tak boleh nak kontrol kalau tak ada ilmu. Ada tak yang lebih gagah pada angin? Jawab ahli ada. Matahari. Banyaklah soalan dia tanya. Ada tak lebih gagah pada matahari? Ada. Manusia. Manusia dengan ilmu dia macam-macam. Ada tak lebih gagah daripada manusia? Kata ahli, ada. Kenapa? Mengantuk. Mengantuk paling gagah sekali. Kenapa pula? Sehebat mana pun manusia itu, kalau dia mengantuk, hilang gagah. Walaupun dia tok guru silat mandi minyak 18 kali, ajak pergi bertumbuk, tapi dia 3 hari dah tak tidur. Dia nak pergi. Ustaz, jomlah kita ke belawang tu, kau hajar mulut, lempangkan, tolong lempangkan sekali. Kau tak daya, kau nak tidur sangat dah ni. Mengantuk adalah benda paling gagah sekali. Tuan-tuan bawa kereta, walaupun lesen tahun 70-an punyalah lama bawa kereta ni, kalau ngantuk berhenti je lah. Osahlah buat gagah. Masuk saat khabar esok meninggal. Tak boleh, mengantuk ni kuat. Ada orang makan ubat sema ngantuk terus meninggal terus, asal sesema lah. Ubat sema kan ngantuk kuat. Tapi orang tanya saya, ada tak lebih gagah pada mengantuk? Ada. Kenapa? Duka cita, sifat bimbang. Apa pula? Mu kalau tengah ngantuk lela, ngantuk sangat ni, tiba datang orang, tuan minta maaf, ganggu tuan ni, benda apa ni, aku nak tidur sangat dah ni, benda ni ganggu-ganggu ni, aku nak tidur dah ni. Dah nak beritahu result swab test dah keluar, tuan positif. Tak jadi tidur. Apa? Kebimbangan, runsing, susah hati menghancurkan semua yang lain. Adakah kita anggap bimbang benda kecil? Bimbang benda besar. Sebab itu Nabi kata, bacalah la haula wala quwata illa billah hari-hari jadikan amalan, nescaya minimum Allah hilangkan bimbang pada hati. Bimbang ni nikmat besar. Nikmat besar. Saya ramai kawan yang pergi korek hidung dapat test positif. Moyok. Termenung lama, termenung. Padahal sebelum tu buat kelakar lah ni, macam-macam benda diusik. Sekali positif, termenung gini. Ya, jangan ramai. Termenung bukan mikir diri kita, mikir orang keliling kita. Anak nak periksa kena kuarantin, isteri tak bersalah, tak pasal-pasal, duduk hospital, kesian. Itu runsing. Makan tak lalu benda semua. Kerunsingan. Lepas tu bacalah la haula wala quwata illa billah. Dan yang terakhir, kata para ulama, kelebihan la haula wala quwata illa billah, kelebihan rezeki. Wa man abta'a anhu rizquhu falyukthir min qawli la haula wala quwata illa billah. Siapa-siapa yang merasa rezekinya mulai sempit, perbanyakkanlah membaca la haula wala quwata illa billah. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Dalam satu hadis yang lain,
akthiru min qawli la haula wala quwwata illa billah fa innaha min kunuzil jannah. Ni kita dah nyatakan tadi. Ada satu hadis yang lain Nabi pernah nyebut la haula wala quwwata illa billah tadfa'u tis'atan wa tis'ina baban minad durri adnaha al-hamma wal faqri. Minimum dia boleh tutup adalah kefakiran. Ada satu cerita, ini sabit dengan surah At-Talaq ayat 3. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Dan Allah akan beri rezeki daripada sumber yang tidak disangka-sangkanya. Siapa yang tawakal pada Allah, Allah akan cukupkan keperluannya. Ada sebab nuzul ayat ni. Ada satu hari kisah Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dia datang jumpa Nabi, dia mengadu, "Ya Rasulullah, anak saya keluar pagi kat maghrib tak balik lagi dah ni. Tolonglah saya ya Rasulullah, takut anak saya kena colek dengan orang jahat macam-macam ni." Nabi pun tanya, "Isteri awak guna gaya?" "Isteri saya pun meraung dah, tak tahu nak buat apa dah ni." Kata Nabi, "Ginilah, benda hari dan nak malam, awak balik rumah dengan isteri tu, ajakkan sekali baca la haula wala quwwata illa billah sampai awak tak larat." Dia pun taat lah, Nabi dah pesan. Balik dia suami isteri duduk la haula wala quwwata, la haula wala quwwata, baca daripada malam sampai tengah malam, rehat sekejap, sambung lagi sampai subuh, subuh baca lagi sampai pukul 10. Bacalah la haula wala quwwata, la haula wala quwwata, la haula wala quwwata. Dia banyakkan baca. Selang beberapa masa anak dia balik. Tak lama jugalah anak dia balik. Dan dia terperanjat, orang kampung tu terperanjat, anak dia balik bawa satu lembah kambing. Bapak banyak kambing, satu lembah. Dia pula jadi heran. Babu pula engkau ni bawa balik kambing pula dah. Dia pun cerita, "Tak tahulah ayah, saya sebenarnya kena colek dengan geng-geng ni kampung sekian-sekian. Dia bawa kampung ni banyak kambing. Tiba-tiba pagi tadi semua orang tu lari, takut ke benda tak tahu. Habis dia tinggal kambing. Saya siam pula tengok kambing sunyi pula duduk ramai-ramai sini. Saya bawa balik." Bayangkan, dengan membaca la haula wala quwwata illa billah dapat satu lembah kambing. Ini rujuk dalam riwayat daripada Ibnu Mardawih kaitan dengan turunnya ayat 3 surah At-Talaq. Tapi tak payahlah kita minta kambing sampai selembah datang, dapat Allah beri tenang jiwa musim-musim PKP ni pun cukup dah, rezeki dapat, alhamdulillah. Yang penting nak ketenangan. Sebenarnya banyak nak diterangkan, tapi masa kita tidak boleh melebihi daripada yang ditetapkan. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian, mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa, moga pertemuan kita diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuq baladana Pahang Darul Ma'mur khasatan wa sa'ira biladil muslimina amatan as-sakha wan nama war rakha wa fadhha bihifdzika min kulli makruh ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam wa na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya kafi ya syafi ya wafi ya hamid ya majid, idfa' anna kulla ta'bin syadid واكفنا من الحد والحديد والمرض الشديد واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا تحصنا بذي العزة واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عن ولاية Pahang Darul Ma'mur وماليزيا وسائر البلاد المسلمين هذا الوباء وقنا شر الداء ونجنا من جميع أنواع البلاء bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.